Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli ayatan puasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memungkinkan kita hadir ke rumah Allah. Dan rumah Allah ini tidak asing bagi kita sebagai orang mukmin. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara ciri-ciri orang mukmin ialah orang yang mengimarahkan masjid, yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Sehingga ke akhir ayat Allah menyatakan bahawasanya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah ialah man amana billah wal yawmil akhir. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, kita termasuk di kalangan orang yang memakmurkan rumah Allah. Dan Nabi SAW menyebut 7 golongan yang akan mendapat arasy Allah, bayangan Allah pada hari akhirat. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nak pergi masjid semua, nak pergi solat semua, nak pergi balas semua. Jadi mudah-mudahan tuan kita semua termasuk di kalangan muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Saya diminta oleh Tata Kuasa Masjid untuk bagi kuliah sini. Rasanya ganti Ustaz Zamri. Ustaz Zamri, betul Ustaz Zamri malam kami ini. Jadi dia pun sibuk. Sebenarnya saya pun sibuk juga. Ya. Tapi kalau nak kira sibuk ni tak habis kita nak kira sibuk. Jadi alhamdulillah lah. Dan minta mengisi bagi kita kata bahagia akhlak. Tafsir mungkin ada orang ambil, yang hati ada orang ambil. Walaupun apa jaga mengajar kita berakhlak ni, banyaknya mengajar kita hati. Ada Riyadhus Shalihin ada 40. Riyadhus Shalihin ada 40.
Dan boleh alhamdulillah. Dia ngajar ni Pak Awal lama betul. Ngajar Pak Awal pernah mengajar juga Masjid Muhammadi Kota Baru beberapa kali ganti orang tempat orang amal. Tempat orang sikit masa tu selalu tu. Boleh cerita sikit tak? Bila kita masuk tajuk. Dia selalu berlaku pergi mengajar. Ada Pak Allah, kita pergi mengajar. Dan membawa orang umum, bawa anak-anak, ramai kita. Dia anak umum. Hati saya, isteri saya, ni kita tuju alamat kita ni. Tak kira oleh panggil. Ada 3 orang betul. Sebab tanggungjawab menyampaikan agama Allah ni, Allah tak tanya berapa orang nak dengar tepat. Allah tak tanya. Hatta kalau seorang pun kita kena sampaikan dakwah. Nabi SAW kata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun saya, walaupun sektanya. Jadi tugas dakwah ni sebenarnya tugas dakwah ni betul daripada tugas doktor. Kalau kita dengar doktor angkor sama dah. Doktor angkor. Kadang-kadang suami isteri angkor dua-dua. Akhirnya saya letak jawatan. Sebab siapa nak jaga? Dia sibuk nak umur, anak kita dia nak jaga. Ini kena berlaku. Amal cerita ni pernah berlaku lah doktor dua-dua sibuk. Angkor siapa? Akhir-akhirnya letak jawatan salah seorang. Ada tidak anak tak tahu anak. Jadi tugas dakwah kita kena ada angkor. Tapi Nabi dah masa depan ni kena pergi. Jadi takdir Allah Ta'ala jasa kuasa masjid jemput untuk saya menyampaikan kuliah di sini. Dan saya bukan oleh alim, tapi sekadar kita boleh berkongsi sedikit ilmu. Ilmu ni tak banyak Allah Ta'ala ni kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak berikan ilmu kepada manusia mereka sedikit. Sikit je. Orang yang mengaji Taiwan ni sampai PhD tu, dia pakar lebih dari dia. Yang macam tukar lah. Tukar rumah. Kalau sudah rambut, mungkin tak jadi. Tukar buat roti jana. Suruh dia bagi kasih. Dia nak lipat-lipat kasih kita tak ada. Malah kita ni ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Jadi sebab tu kita mengaji walaupun banyak dia sebenarnya nak bandingkan ilmu Allah Ta'ala sikit. Kita tafsir tuan-tuan. Kita tafsir, kita fiqh ditulis oleh para ulama dulu sampai hari ini oleh tulisan. Kita tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Tabari, yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Al-Baydawi, apa ini pun oleh tulis kita tafsir. Ayat ilmu Allah Ta'ala tak pernah habis. Fiqh kalau kita tahu ada 4. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ada lagi yang kita tak belajar. Ada lagi yang kita belajar. Kita fiqh mazhab Syafi'i pun tak habis-habis pasti. Betul tak betul? Tak habis. Tuan-tuan ada orang yang pondok yang muda ni. Yang bodoh ni tak berhenti lagi mengaji. Apa nak ayat ilmu ni banyak. Dan kalau 7 malam seminggu kita nak mengaji dua ilmu yang berkait dengan akidah, syariat, akhlak itu tak cukup. Dan kalau kita mengaji semalam, kita mengaji tafsir, semalam kita mengaji tajwid. Tak, patut kita mengaji hadis, kita mengaji sirah, kita mengaji akhlak. Apa tu mengaji tak boleh? Usul fiqh patut kita ambil. 7 malam seminggu kita mengaji tiap malam kita ambil, insya-Allah. Nak ayat ilmu Allah Ta'ala ni cuma kita lah, atas kita. Kalau kita mengaji, kita tahu banyak. Kalau kita tak mengaji, kita berasa syok. Kita rasa kita buat ibadat ni, akibat kita buat ibadat kita berasa comel, boleh. Padahal tahu sikit. Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian.
Jadi yang pilih kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Al-Hidayah. Dan insyaAllah seperti mana Tuk Email ini tadi, kalau siapa-siapa nak bagi nama ke dia tadi, kita pakat-pakat mengaji biar kitab. Mengaji biar kitab. Barulah kita kata, kalau tanya mengaji kitab tu apa? Masjid tu kita boleh sebut Bidayatul Al-Hidayah. Boleh tunjuk. Boleh tunjuk. Ya? Harga dia tak mahal, 10 riyal. 10 riyal ada bulan-bulan bagi pasal madat tak cukup 10 riyal. Tahu buat? Tak. Kita pergi pasal madat buat 50 cukup tak. Jadi belilah kita untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri. Dan kata Sayyidina Umar ada yang edisi ruminya. Edisi ruminya ada. Jadi kalau pihak masjid nak usaha kalau biar ada kitab, biar kita mengaji sungguh sikit. Kalau ada kitab mengaji sungguh sikit, macam pada sekolah kan. Dia pergi sekolah kita duduk tiap hari. Sungguh bawa itu kita belakang. Ya, bawa kitab. Boleh juga dengar saja pun. Dengar saja boleh. Ya, tapi kalau kita ada kitab ni, kita tahu dengan sebab mana umur surat berapa. Tapi kalau kita bakal dengar itu boleh pula tuan-tuan. Boleh pahala dengar tu. Tapi tak boleh pahala catat. Tak boleh pahala mata kita tengok ni boleh pahala pula. Kalau tuan-tuan dengar saja, tengok saja. Dengar. Dapat pahala tengok kita. Kalau kita tengok, mata kita ni tengok ayat-ayat Quran, hadis Nabi apa, dapat pahala mata kita tengok ayat Quran, tengok hadis Nabi. Maka kalau kita buat pen pula, kita tulis pula, dapat pahala kita menulis. Tulis apa? Jadi hak gitu baru comel. Jadi itu pun daripada tua-tua masing-masing. Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian. Jadi kita ambil kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Karangan asalnya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu kitab ringkasan daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah. Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini kita ambil mula-mula, kita ambil mukaddimah dia. Kita ambil mukaddimah dia supaya kita tahu maksud tuan kita ni ke mana dia nak bawa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, sebenar-benar pujian. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat dan pengikut-pengikut. Muslimin dan muslimat sekalian, para ulama apabila dia tulis kitab, dia mulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Macam kita dengar khutbah Jumaat, ya, mula-mulanya ialah tahmid. Kalimah-kalimah tahmid iaitu memuji Allah. Ini ada oleh Islam. Ada oleh Islam. Bila kita nak cakap sebaik-baiknya, ya, kita sebut pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam ini pun, ya, kalau dalam khutbah Jumaat dia betul-betul, ya, kita selawat kepada Nabi. Jadi bersama-sama kita selawat 3 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya dia kata ketahmidah. Wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan hemah yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang ramai dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agama. Dari mula-mula dia ajak kita ni berdunia. Berdunia tuan, kita nak belajar ni bukannya untuk bermegah-megah. Kadang-kadang ada juga orang dia ingat di situ, ingat di sini dia bermegah. Kadang-kadang dia ingat terawat.
Jauh di mana ramai tak maya tersebut. Tak maya tak raja. Dia maya jauh ramai. Tapi kalau niat dia buat, tak ada masalah. Alhamdulillah jauh. Tapi kalau niat dia nak berbangga, mau gismaya satu, gismaya sini, gismaya untuk email, untuk arak, sedap baca. Tujuan apa? Tujuan untuk berbangga-bangga. Ya, tujuan untuk berbangga-bangga, untuk sahur kau maka dapatlah sahur. Ya, pahala tak dapat. Sebab apa? Sebab dia buat niat dia dah jadi tak betul. Macam kalau kita main ngaji, main kita ngaji tadi mana masjid, Rasulullah atau mana, kalau kita ngaji itu niatnya, supaya orang kata kita ngaji, supaya orang kata kita ya baik, maka hilanglah matlamat asal, matlamat yang sebenar. Sepatutnya kita mengaji betul. Kita mengaji di mana saja, hak rasmi ko, hak tak rasmi ko, tak kira lah mana pun. Kita mengaji ini sebenarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Limardatillah, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitab-kitab dia sama ada kitab Al-Adhkar, kitab hadis Riyadhus Shalihin, ada 40. Semua dia mulakan dengan babul ikhlas atau babul niyyah. Kalau hadis 40 dia mula dengan hadis innamal a'malu binniyat. Baiklah. Nak ayat apa? Nak ayatnya supaya kita betul niat mula-mula. Kita betul niat. InsyaAllah kalau kita betul niat, kita akan istiqamah mati. Macam anak-anak kita yang di sekolah. Sebab apa dia potong sekolah? Sebab matlamat dia terjelas. Kalau dia jelas matlamat dia sebab apa dia di sekolah, daripada dia 1 sampai dia 6, daripada dia 1 sampai dia 5 masuk universiti pula. Sebab apa ngaji? Tahu matlamat dia, tahu tujuan dia, dia tidak akan mudah-mudah potong sekolah. Tapi dia potong sekolah sebab dia tak tahu. Dia di sekolah buat apa? Hak tu belum betul pula. Begitu kalau masuk universiti pun kita orang Islam kan? Anak-anak kita yang belajar universiti kena betul ni sebab apa dia masuk universiti. Musa disebut kamu ngajar sebab ngajar di maktab. Kamu kata ke bakar-bakar guru, kalau nak jadi kaya jangan jadi cikgu. Kalau nak jadi kaya jangan jadi cikgu. Dua-dua yang ada anak jadi cikgu tahu kan cikgu pilih pukul berapa dia. Kalau cikgu sekolah menengah balik pukul berapa, dua-dua tahu. Nak cikgu pula jadi warga pula. Sia dia mengajar dah, mana jadi warga. Jaga tu bukan 10 orang tu tua. Jaga di asrama ni ratu. Kita apa kan? Sebab anda boleh jadi warga masuk asrama. Kita jaga satu masa, 2 orang warga tugas, 900 budak dari mana? Kita jaga anak 10 orang di rumah, betul-betul. Saya payah kat alam kan tak? Itulah, banyak sikit. Itu sikit. Jadi nak ayat kan? Kalau nak jadi guru ke apa, kena betul niat. Jadi guru bukan nak dapat gaji. Bukan kalau dapat kerja yang lain, jadi cikgu. Tak sah. Baik. Nego bersama dia, kau nego bersama tani itu. Baik kalau niaga, kayu. Umur cikgu besar-besar tu, buat bina mereka tu lah. Ambul lah. Tak usah banyak. Tapi nak ayatnya, kalau nak buat tu, bukan bayar cash. Tapi kalau yang nego, kamu rasa nego lah. Kau mana nego lah, kau mana jadi lah. Tapi nak ayat yang situ bukan nak ayat. Jadi cikgu kita bagus. Tapi kalau kamu kata jadi cikgu tu pergi kata kerja yang lain, tak usah jadi cikgu. Sebab cikgu sampai tadi pun dia bayar 1,5. Bukan cikgu kalau bukan 2. Kalau cikgu 1,5 sampai umur dia, cikgu mana? Ya selalu. Ya, Pak kita lelaki cikgu. Kalau 1,5 tu umur dia, tahu kerja mana sekolah tu. Nak ayat semua kena betul
betul niat. Itu tak jadi apa pun, kerja apa pun mesti amanah, mesti ada tanggungjawab. Pegawai bank ke, cikgu ke, polis ke, askar ke, semua itu kena amanah. Bahasa ini dia kata berintegriti. Bahasa ini, bahasa ada dalam kitab adil amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ya, amanah juga. Ada banyak ayat-ayat hadis kita sifat amanah. Jadi muslim dan muslimat kita kembali kepada tadi, kena betul niat kita mari belajar itu dia sungguh. Sebab tu apa tadi? Amal sebut tadi dia ada kitab. Baru nak bersungguh. Biar ada kitab. Jadi kalau ada kitab ni kita beli mari 3 kali. Kita pun malu pun kita. Tengok kitab tu dua ni. Kita aku nama tak buka ni. Bersih ke putih nama. Sebab apa 3 kali lagi. Kita jumpa dalam hati Allah sekalian. Penting niat kita. Dan Nabi SAW kata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ataupun pahala dosanya setiap amalan itu bergantung kepada niat kita. Ya, kalau niat comel, insya-Allah dapat pahala. Dapat keberkatan, dapat rahmat, dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu itu ada malaikat. Kita yang nampak malaikat ada. Kalau kata nak manusia nampak lah malaikat ada sekitar masjid ni masjid ni. Tetapi sebab tak nampak. Sebab tak nampak. Dan malaikat wajah kita buat ni. Malaikat yang ada ni, insya-Allah kita di dalam masjid ni mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dia kata apa? Dia kata sekiranya kita niat tak betul, niat kerana nak dapat kerana kemudahan ataupun kerana supaya dipuji oleh kawan-kawan dan sebagainya, maka sebenarnya kita menghancurkan agama yang ada pada diri kita dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia. Sebab itulah orang ngaji agama pun begitu juga. Lebih lagi lah ngaji agama. Kalau dia ngaji agama tu supaya dia ni dipuji oleh Allah, supaya dia sahur, supaya dia sebut-sebut, supaya dia sanjung, terutama hari ni. Hari ni dua ustaz-ustaz ni masuk TV banyak. Tak suka 20 tahun dulu. Tak. Kali 20 tahun dulu kita ingat mungkin kita ingat Datuk Haji Hassan Azhari ngajar Muqaddam. Kita ingat mungkin Datuk Haji Abu Hassan Din Al-Hafiz. Ya. Kita ingat Ustaz Ismail Kamu. Kalau ada guru bekas Mufti Selangor Datuk Ishak Baharu dulu 3-4 orang tu yang masuk TV. Lah ni ustaz-ustaz tak TV3, TV9, TV macam-macam. Jadi kalau dia ngaji agama ni tujuan dia untuk dapat ilmu, dia lebih dahulu binasa daripada orang lain. Itu kena bersedia. Ya. Dan ini pun itu trend kita juga. Trend kita hari ni ramai orang atas sekolah agama, anak-anak. Tengah dah tanya, mana masa SMTA ni, Al-Quran Kelantan semua di mu'in. Semua di mu'in. Tapi kadang-kadang niat kita tu tak berapa lagi. Tak. Niat kita berapa atas sekolah agama. Supaya dia juru. Bagus tak? Tapi supaya dia juru tu tak berapa itu lagi. Berapa atas sekolah agama? Nak suruh jadi alim. Nak suruh jadi ulama. Baru dia baru kemas sikit. Tak, kalau kita nak suruh juru orang lain tu pun jadi juru juga. Mungkin dengan anak di sekolah juru dan sekolah agama. Kita dah tahu. Jadi kena betul ni. Ataupun bapa atas sekolah agama, anak ambo 5 orang atas sekolah tugas saya belakang, seorang atas sekolah agama. Sebab tu je. Bapa atas sekolah agama. Sebab apa-apa kita mati tinggi boleh baca Yasin. Situ je lama.
Kalau berniat itu dia berhati. Atau sekolah agama apa? Suruh dia hafal Quran. Sesok sekolah keluarnya, dia boleh bersyafaat ke ayahmu dia. Baru dia bawa rumah. Jadi bila kita niat, kita taluk tu, niat kita tu tidak sungguh tu. Jadi dia boleh berkurang. Siapa kata dia kau kata tak sini sekolah agama. Tak lagi. Tak lagi bahasa Arab. Pakai ambil waktu tik, kita sekolah agama. Ayo bahasa Arab untuk buat mengaji bahasa Arab boleh pahala. Sebab apa? Lughatul Arabiyyah, lughatul Jannah. Bahasa Arab, bahasa syurga. Payuh ke tak payuh? Patutlah bahasa kita semaya ini. Ada tak semaya bahasa Melayu? Orang Pakistan, ada orang Melayu ikut bahasa Pakistan. Ada tak? Orang Bangladesh, ada orang Melayu guna bahasa Bangladesh. Baca Qur'an, baca dalam bahasa Bangladesh. Ada. Nonya bahasa Arab ni, bahasa kita tu. Bukan bahasa asing. Kadang-kadang kita faham sama dengan orang lain, bahasa Arab ni bahasa asing. Tidak, bahasa Arab, bahasa umat Islam. Sebab apa tu Allah kata gitu? Sebab kita semaya daripada takbir sampai misalnya bahasa Arab apa? Betul tak tuan? Kita doa dalam bahasa Arab. Tuan-tuan pas semaya wirid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bahasa Arab. Tak ada tuan-tuan ni masuk lain. Kalau kita wirid ke bahasa Arab. Tuan. Namanya ada bahasa Arab, bahasa kita. Kita jangan berasa bahasa Arab tu bahasa asing. Dan kita pun di akhirat dalam syurga bahasanya bahasa Arab. Walaupun ini merebak sekali bahasa Inggeris, ada bahasa Inggeris. Kita sanggup atas nak kelakar mahal bahasa Inggeris. Tapi tak lama ketua oleh sanggup atas nak mengaji bahasa Arab. Banyak yang berfikir. Banyak yang berfikir. Jadi ambak muka supaya kita fikir lah. Dan mikir-mikir ni baik. Mikir ni baik kenapa? Untuk kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Tuan-tuan mari duduk dalam masjid ni untuk kita sendiri. Ya, saya mari untuk saya sendiri. Ada yang kata mari nak belajar ya. Nak peringat, kau lihat dah peringat kita. Dia tengok boleh tak ilmu doa. Ya. Jadi bila kita dah peringat kau lihat, mudah-mudahan kita peringat. Muslimin dan muslimat Allah sekalian, itu pak niat. Itu dah betul. Jadi kita main mengaji ni, tuan-tuan mengaji masjid, kita mengaji tahun-tahun dah, biar kita mengaji jadi alim. Jangan kata main mengaji masjid apa? Al-Isi, masuk antara maghrib Isya. Itu. Itu yang kita dengar, aku boleh-boleh dengar tu. Tak? Boleh dengar tu. Kita pun mari ke masjid ni, ada tempat Isya. Betul Isya. Jangan. Betul ke niat. Mari nak mengaji semua. Mari nak mengaji. Nak mendalami ilmu. Tak kira lah. Ustaz mana mengajar tafsir, mengajar hadis, fiqh, ilmu semua. Ilmu semua. Jadi ilmu yang ada pada kita ni, bila kita kau mengaji, kita rasa boleh. Kita rasa kau mengaji, kita rasa kau boleh. Kadang-kadang orang yang berkata sedap tu tak mengaji. Bila dia mengaji, dia tak mudah. Ya, mana baik, mana buruk. Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian. Seterusnya dia kata maka perjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu orang peranda dan guru yang mengajarmu adakah dikira menolongmu dalam membuat maksiat dan ia juga akan merasakan kerugian. Jadi dia kata kalau tujuan kita tujuan dunia, rugilah. Rugi. Sebab tu kita orang kita ke siapa-siapa bila kata dia menuntut ilmu, mengaji, benda yang awal sekali sebagaimana disebut dalam kitab-kitab Imam An-Nawawi, bab niat, bab ikhlas, ya, ikhlaskan diri kepada Allah. Ketiga, guru yang mengajarmu itu tak salah seorang yang membuat pedang kepada perompak seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aana ala ma'siyatin walau bi syadri kalimah kana syarikan lahu fiha. Sesiapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maka orang itu dikira berkongsi dalam melakukan maksiat. Dah ke mana pulak ni, ya?
guru mengajar maksiat mana? Maksudnya kalau kita berguru tu tujuannya nak dapat hasil dunia, dan guru tu niat betul-betul juga, maka dua-dua yang kita rugi rugi. Seolah-olah dia kata yang pedang yang menjual, seolah guru tu menjual pedang kepada perampok. Maka paling ilmu itu kepada orang yang tidak sepatutnya. Jadi dua-dua kena betul. Ya guru, ya muallim, ya mudarris, dia kena betul niatnya, dan murid yang nak belajar pun kena betul niatnya, supaya dua-dua ni mendapat ganjaran pahala insya-Allah. Seterusnya dia kata, dan jikalau niatmu dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai, maka hendaklah engkau bergembira. Dia kata pakar-pakar kita ni gembira kalau niat kita belajar mencari keredaan Allah. Bapa tuan-tuan ni susah payah main ngaji, kadang-kadang kita pergi hujan, pergi panas, jauh sikit daripada rumah pun kita pergi semata-mata nak dapat keredaan Allah dan nak dapat hidayah, maka kita dapat pahala dapat, ilmu dapat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita belajar itu dapat memandu kita kepada jalan yang benar. Supaya kita sebut sama dalam semuanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. 17 kali sehari tuan-tuan. Ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 kali sehari kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Sama ada kita sedar atau tak, kita belakang. Pada kali kita semai sunat pula, berapa kali sehari kita sebut. Jadi biarlah apa yang kita sebut dalam semaya itu serupa yang kita buat luar semaya. Apa yang kita buat dalam masjid, kita keluar dari masjid pun serupa apa yang kita ucap dalam semaya. Contohnya dalam semaya kita sebut doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semaya, inna salati wa nusuki, ibadatu, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Tuhan sekalian. Jadi doa semaya kita kena bawa gambar kita ucap dalam semaya. Kalau semaya kita ucap benda lain, luar semaya orang benda lain, menunjukkan semaya kita terjadi lagi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Banyak kita kena muhasabah diri kita, tuan-tuan. Banyak muhasabah, banyak kena hitung. Bahasa ini dia kata buat refleksi. Bahasa budak-budak sekolah ini dia kata kena buat refleksi, kena muhasabah, kena hitung diri kita. Yang hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Dan kita tak payah hisap orang lain, hisap diri kita. Masing-masing tanya diri sendiri. Malam ni balik, bila tiba, ambil tangan kita atas dahi, ingat apa kita buat selama kita hidup. Kita betul-betul doa kepada Allah Ta'ala, ataupun kita semaya, kita sebut saja ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam pertama kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Betul pada orang semaya kita buat benda yang kita ucap dalam semaya, ataupun kita semaya sebut lain, luar semaya kita buat lain. Muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ya, kalau kita nak jalan yang betul, ya, semata-mata untuk mendapat kepada Allah, maka kita boleh bergembira. Kerana para malaikat telah mengembangkan sayap-sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Mari kita berjalan nak main ke masjid, kita main berjalan ke masjid ilmu, malaikat
mengembangkan sayapnya kalau kita nampak. Tapi kita tak nampak dah. Tak, manusia ni jadi tidak nampak ada tekai dia baru dia percaya. Jadi kalau dia ada tekai tak payah percaya. Tak, muka ada tekai. Kita kena percaya yakin kepada benda-benda ghaibiyah. Persoalan dosa pahala, syurga neraka, benda ghaibiyah. Nah, sebagaimana hadis Nabi sebut, bila kita buat satu benda maksiat, maka hati kita ni akan jadi hitam. Tapi kita nampak tak kita ada teman. Tak apa. Tapi kita yakin kalau kita buat maksiat, adalah titik hitam. Jadilah adanya titik hitam. Maknanya dalam kita ni kita buat sesuatu yang melanggar perintah Allah. Tapi kita yakin itu kita nampak ada. Tak apa. Tapi sebab apa kita yakin? Sebab Nabi royak. Syurga neraka. Nabi royak. Kita baca ayat Maliki Yaumiddin, Tuhan Raja segala raja yang memiliki hari pembalasan. Yaumiddin, hari agama. Yaum, hari Ad-Din, agama. Dan hidup kita berdua ada hari macam-macam. Ada hari raya, ada hari ibu, ada hari guru. Hari apa? Hari guru. Baru kita hari guru. Dan ada satu hari yang paling penting sekali, iaitu Yaumiddin. Kalau kita sebut sama ada semuanya Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, hari agama, hari Yaumul Mahsyar. Semua manusia dikumpulkan daripada mahsyar. Yaumul Qiyamah. Sebut ayat apa? Ya, kiamat ni dia ada banyak nama. Bukan kiamat saja, dia ada macam-macam nama. Tapi nak ayat kita yakin tu benda apa dah? Benda tak nampak. Benda baik. Soal munkar nakir dalam kubur. Nampak tak? Tak nampak. Tapi kita yakin ada. Itu benda ghaibiyah. Benda yang tak nampak dilihat oleh mata kasar. Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, dia kata tadi, kita juga yang ada daratan akan meminta keampunan kepada Allah SWT supaya diampunkan. Azal. Sikit lagi ya. Tetapi sebelum itu janganlah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu yang bagi hidayah itu ada bidayah. Bidayah itu permulaan. Dan ada pula nihayah, ada kesudahan. Dan ada zahir. Dan ada pula batin. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayah itu hidayah kecuali setelah engkau melintasi bidayah itu hidayah. Permulaan hidayah. Jadi sebab itulah dia namakan penulis kitab ni, dia namakan kitab dia ni Bidayah Hidayah. Dan engkau tidak akan dapat menyalahi batin hidayah kecuali setelah selesai daripada menggunakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah. Di dalam kitab ini akan disebut, akan saya sebutkan dua kitab ini kata Bidayah Hidayah, permulaan jalan menuju hidayah sampai engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya dan ia dapat memberikan perhatiannya sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Jadi nama kita ni Bidayatul Hidayah, permulaan. Hidayah itu permulaan, nihayah ya, akhir kepada hidayah. Jadi dia nak bawa kita ni menuju kepada nihayatul al-hidayah. Hingga engkau mampu menghasilkan ilmu yang luas itu. Tetapi jika engkau mendapati hatimu tidak memberikan perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu hanya berpunca daripada nafsumu yang amarah. Kerana nafsumu sebenarnya tunduk kepada perintah syaitan. Dia kata syaitan pula ke mana? Ayatnya begini, kalau niat kita tak betul, tujuan kita tak betul, maka dia boleh jadi bukan saja tidak bawa kepada hidayah, tetapi memisahkan kita daripada tujuan asal kita betul. Jadi secara mudah kita faham, dia kata biar kita mengaji ini kerana
sebagaimana disebut tadi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, dia jadi sebaliknya, iaitu syaitan. Dia diambil kita sebenarnya. Kita rasa kita mengaji itu boleh tak? Tapi kalau niat kita tak betul, campur dia niat-niat yang lain, maka itu kerja syaitan. Kerja syaitan ni, ya, dia mengendurkan benda orang molek dan menampakkan tak molek benda orang elok. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Ini ada dari Quran Allah SWT tersebut. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Dan syaitan ni dia menampakkan kita ni, menampakkan kepada kita benda hak tak molek tu comel, hak comel tu tak molek. Ya, pandang syaitan dia. Muka syaitan itu musuh Allah. Aduh mubin, musuh kamu ni nyata, bukan musuh-musuh kita. Memang syaitan itu musuh kita. Siapa bila-bila pun dia musuh kita, dan syaitan ini tak pernah rehat. Kalau kita ni kan kita kerja, kadang-kadang kita rehat, kadang-kadang kita cuti, kadang-kadang kita MC, macam-macam. Tapi syaitan, KJL dia tak pernah buat. Ya, PJI dia menghasut orang, mengajar orang kepada muka, dan kadang-kadang dia hiaskan benda-benda muka ni, nampak contoh ini. Benda yang molek, benda yang sunnah, benda yang dapat pahala, kita berasa susah. Itu yang hias tu. Kita main ngaji benda dulu juga. Tak. Saya dia mari, kita nak tulis rumah tu di mana? Tak. Kita ni yang molek dah betul, nak di masjid balik. Tapi saya tadi dia mari bisik kita tak sedih dah. Mana esok ada lagi? Mana esok? Minggu depan Ustaz mari nanti punya. Saya tadi pandang dia. Tak. Kita lagi semai rumah tak payah lagi. Di maghrib ni kita. Zuhur tadi kita. Saya tadi dia pandang dia mari. Kita tak nampak. Kalau kita nampak kita kata tu. Pasal kita tak nampak. Tapi dia mari bisik dia. Dia mari bisik. Orang yang sakit dia mari bisik. Dia mari berisik supaya kita bila sakit dan sedih. Kita pun mari bilang Papa Allah Ta'ala aku sakit kan. Oleh aku semaya pun tu. Saya faham pun tu. Tak sakit sedar-sedar. Kita ni sebenarnya Allah Ta'ala ni sakit. Kita sebenarnya Allah sungguh pergi Allah Ta'ala ni sakit kepala lah, sakit gigi lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Ini syaitan dia pandang mempengaruhi kita. Dan menyebabkan kita rasa malah nak buat ibadah. Menyebabkan kita rasa malah nak menuntut ilmu. Kadang-kadang dalam ke masjid tak singgung betul. Orang bel, kita lalu orang bel tak singgung semuanya masjid. Syaitan pandang. Tak pernah semuanya balik main rumah. Balik main rumah. Tiba-tiba balik rumah tak main juga kan rumah. Main sekali juga. Syaitan ni pandang. Pandang, dia pujuk hati kita, dia mempengaruhi hati kita. Jadi kita ni hati kita tu semua dah bukan semua antara malaikat dengan syaitan. Sebab itulah dia ajar kepada kita doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Hati kita ni berbolak-balik. Sebab tu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni ulama-ulama tulis dari kitab kita al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni bertambah dan berkurang. Jadi kita duduk itu sama. Duduk balas semua antara nafsu dengan iman. Jadi kalau iman kita benar, maka kita dapat kuasa diri kita. Kalau nafsu kuasa diri kita, maka syaitan yang tepuk tangan. Syaitan yang menentang. Jadi tuan-tuan muslimat rahmati Allah, rasa cukuplah setakat itu untuk malam ini. Kita berhenti pada muka surat 15. Muka surat 15 di mana ni? Muka surat 15 sampai kepada dia kata berpunca daripada nafsumu yang ammarah, kerana nafsumu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu hilaf, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan.
Jadi sekali itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan malam ini sebagai mukadimah, insya-Allah kalau dua-dua ada kita ni, kita mengaji itu rasanya lebih apa kata lebih dilihat lagi, lebih modern lagi, lebih sedap lagi, dan kita akan rasa belajar ni tuan-tuan, kalau niat kita betul, insya-Allah akan menambahkan ilmu kita dan akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja. Ada persoalan? Kalau ada, boleh terima. Kita bagi satu dua kata persoalan. Ada persidangan. Ada soalan. Agak-agak kehel. Ada soalan. Yang dua ada soalan. Pertama kehel belakang. Yang kedua tak kehel belakang. Jadi kita tiga kehel belakang. Jadi mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam usia kita, dan kita pun tak lama dalam masuk Ramadan ni, supaya Allah, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan, supaya kita semua dapat bersama bulan Ramadan tahun ini untuk kita menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu dari Allah dan kuasa jemaah saya sendiri. Aku lupa ada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلهما فينا ولا من يتبع شقيا ولا مرثا ولا محروما. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وضالين ولا مهتدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على خير خلقك محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله. غفر الله